Sinar Cinta di Kuala Lumpur. Satu malam yang panas penuh cinta di New York. Kemudian, seorang anak dilahirkan. Namun, lelaki Malaysia yang telah bersumpah setia untuk cinta abadi itu tidak dapat dihubungi selepas itu. Seorang wanita mengembara dari negara yang jauh untuk mencari ayah anaknya, dan setelah 3 tahun, apakah yang telah berlaku? Nama saya Emily Johnson. Saya berumur 28 tahun dan seorang peguam di New York, atau lebih tepat, saya pernah menjadi peguam. Sekarang, saya duduk di dalam pesawat yang meluncur pada ketinggian 10,000 meter di atas lautan Pasifik menuju ke Malaysia. Di sebelah saya, anak perempuan saya, Yuna, yang berumur 3 tahun, sedang tidur. Bulu mata panjangnya melintasi wajah kecilnya yang mirip seperti Tarik. Saya memandang Yuna dan berfikir, adakah ini benar-benar pilihan yang tepat? Adakah keputusan ini betul? Mari kita kembali ke 2,5 tahun yang lalu. Saya berumur 25 tahun dan seorang peguam baru di sebuah firma guaman kecil di New York. Saya baru sahaja tamat dari sekolah undang-undang dan mendapat pekerjaan impian saya. Setiap hari, saya akan masuk kerja pada pukul 7 pagi dan bekerja sehingga 10 malam. Ia meletihkan, tetapi saya gembira. Pada bulan Oktober tahun itu, saya dipanggil oleh bos saya. Saya diarahkan untuk menghadiri pameran peranti perubatan di New York. Saya perlu mengesahkan tiada masalah undang-undang bagi pihak syarikat klien saya. Dengan fail di tangan, saya pergi ke lokasi pameran. Disitulah saya bertemu Tarik. Dia seorang jurutera dari sebuah syarikat peranti perubatan dari Malaysia. Dia kelihatan keliru melihat risalah berbahasa Inggris. Saya mendekatinya dan bertanya sama ada dia memerlukan bantuan. Tarik berterima kasih dan menerima bantuan saya. Sejak hari itu, selama seminggu, kami bertemu setiap hari. Kami menjelajahi pameran bersama dan melawat pelbagai tempat menarik di New York. Kami berjalan-jalan di Central Park, melihat pemandangan malam dari jambatan Brooklyn. Kami berkongsi makanan di Chelsea Market dan menonton musikal Broadway. Tarik berbeza daripada lelaki Amerika yang saya kenali. Dia seorang yang berhati-hati dan sangat berbudi bahasa. Dia seorang yang yakin, tetapi mendengar setiap kata saya dengan ikhlas dan bersemangat menceritakan tentang budaya Malaysia. Seminggu berlalu dan kami jatuh cinta. Kami berpegangan tangan di bawah cahaya neon Times Square dan ciuman pertama kami di jambatan Brooklyn. Meskipun singkat, saya yakin dia adalah orangnya. Namun, kebahagiaan itu tidak kekal lama. Tarik menerima panggilan telefon yang memaklumkan bahawa bapanya diserang stroke. Tarik, yang menerima panggilan itu pada waktu subuh, berkata dia perlu segera pulang ke Malaysia. Saya menemani Tarik ke lapangan terbang. Di hadapan pintu pelepasan, Tarik mengambil nombor telefon saya, dan dia menulis nombornya di atas kertas. Nombor itu ditulis dengan tangan yang menggeletar. Dia berjanji akan menghubungi saya, tetapi panggilan itu tidak pernah tiba. 2 hari berlalu, seminggu berlalu, tiada berita. Saya menelepon nombor yang Tarik berikan, tetapi tidak bersambung. Itu nombor yang salah. Sebulan kemudian, saya menyadari saya hamil. Saya tidak percaya, hamil anak seorang lelaki yang tidak dapat dihubungi. Apabila saya memberitahu ibu bapa saya, ayah saya marah dan ibu saya menangis. Tetapi saya bertekad untuk melahirkan anak ini. Cinta saya dengan Tarik adalah nyata dan anak ini adalah bukti cinta itu. Pada tahun itu, Yuna dilahirkan. Seorang bayi kecil, kemerahan. Dia sangat mirip Tarik. Sejak hari itu, kehidupan saya sebagai ibu tunggal bermula. Saya terpaksa kembali bekerja hanya 2 minggu selepas bersalin. Saya meninggalkan Yuna yang berusia 3 bulan di pusat jagaan harian dan pergi bekerja. Hati saya hancur. Diskriminasi di tempat kerja sangat teruk. Rakan sekerja berbisik-bisik dan bos saya tidak memberi saya tugasan penting. Apabila tiba masa kenaikan pangkat, hanya saya yang dikecualikan. Pusat jagaan harian kerap menghubungi saya atas sebab saya ibu tunggal. Panggilan telefon memberitahu Yuna sakit. Saya terpaksa mengambil cuti kecemasan 3 atau 4 kali setiap bulan. Setiap kali itu, wajah bos saya kelihatan tegang. Gaji saya cukup-cukup makan. Pusat jagaan harian menelan belanja 2,000 sebulan. Kos sara hidup juga bukan sedikit. Ibu bapa saya membantu.
Tetapi hutang saya semakin bertambah. Apabila Yuna berusia 2,5 tahun, perubahan mula berlaku. Dia mula bertanya tentang ayahnya. Pada hari ada kelas yang melibatkan kehadiran bapa di pusat jagaan. Yuna hanya memandang kanak-kanak lain bermain dengan ayah mereka. Dalam perjalanan pulang, Yuna bertanya, "Kenapa saya tak ada ayah?" Saya tidak dapat menjawab, hanya memeluk Yuna erat-erat. Air mata saya hampir menitis, tetapi saya menahannya. Sejak itu, Yuna sering bercerita tentang ayahnya. Dia melihat ayah dalam buku cerita dan bertanya di mana ayahnya. Bila ayahnya akan datang dan dia ingin bertemu dengannya. Pada hari ulang tahun Yuna yang ketiga, saya membuat keputusan. Kami merayakan ulang tahun berdua dengan kek kecil. Yuna meniup lilin dan membuat hajat. Kemudian dia berkata, "Saya nak jumpa ayah." Mendengar kata-kata itu, saya tahu saya tidak boleh menangguhkan lagi. Saya bertekad untuk mencari Tariq demi Yuna. Keesokan harinya, saya menghubungi pejabat detektif swasta. Saya bertanya sama ada mereka boleh mencari Tariq bin Razak, seorang jurutera dari syarikat peranti perubatan Malaysia yang menghadiri pameran di New York 2,5 tahun yang lalu dengan maklumat itu sahaja. Detektif itu berkata ia mungkin. Kosnya RM5,000. Jumlah yang besar, tetapi saya menandatangani kontrak. Pada masa yang sama, saya mendaftar di Sekolah Bahasa Melayu. Saya rasa saya perlu tahu sekurang-kurangnya ucapan asas. 3 bulan kemudian, detektif itu menghubungi saya. Dia berkata mereka telah menemui Tariq bin Razak. Dia bekerja di bahagian jualan antarabangsa sebuah syarikat peranti perubatan di Kuala Lumpur dan kini berada dalam perjalanan perniagaan ke Singapura. Detektif itu berkata mereka telah mengesahkan alamat dan nombor hubungan syarikatnya. Dengan tangan menggeletar, saya menerima dokumen itu. Ada juga gambar bangunan syarikatnya. Saya masih tidak percaya saya akhirnya menemui Tariq. Saya memohon cuti 3 bulan tanpa gaji dari firma guaman. Bos saya kelihatan heran, tetapi tidak menolak. Saya juga memberitahu ibu bapa saya. Saya akan pergi ke Malaysia untuk mencari ayah Yuna. Ibu saya menggenggam tangan saya erat-erat. "Pastikan kamu menemuinya." "Kami doakan," katanya. Ayah saya kelihatan bimbang, tetapi berkata, "Hati-hati ya." Saya menempah tiket penerbangan, tiket ke Malaysia untuk saya dan Yuna. Saya memilih tarikh pelepasan 2 minggu kemudian. Dalam tempoh 2 minggu itu, saya membuat persiapan yang diperlukan. Saya mengemas barang, pakaian Yuna, pakaian saya, dan gambar-gambar untuk ditunjukkan kepada Tariq. Gambar-gambar kami berdua, gambar Yuna semasa dilahirkan, dan gambar-gambar yang merakam perkembangan Yuna. Malam sebelum berlepas, saya memberitahu Yuna, "Esok kita akan naik kapal terbang dan jumpa ayah." Mata Yuna bersinar gembira. Dia bertanya, "Betul ke boleh jumpa ayah?" Saya mengangguk. Saya bersumpah akan menemuinya kali ini. Saya sanggup melakukan apa sahaja untuk memberikan Yuna sebuah keluarga yang lengkap. Dan sekarang, saya duduk di dalam pesawat ini. Selepas penerbangan selama 14 jam, kami akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur tidak lama lagi. Saya akan bertemu Tariq selepas 2,5 tahun. Bagaimanakah dia akan bertindak balas? Adakah dia masih mengingati saya? Adakah dia akan menerima Yuna? Soalan yang tidak terhingga berlegar di kepala saya, tetapi saya tidak hanya takut. Ini adalah pilihan saya, pilihan demi Yuna. Untuk Yuna bahagia, dia memerlukan seorang ayah. Dia memerlukan sebuah keluarga yang lengkap. Pengumuman kedengaran di dalam kabin. Kami akan mendarat di Kelia tidak lama lagi. Saya mengejutkan Yuna dan memasangkan tali pinggang keselamatannya. Di luar tingkap, saya mula melihat daratan Malaysia. Bangunan-bangunan tinggi dan sungai yang berliku-liku kelihatan. Ia adalah tanah yang asing, tetapi di sinilah Tariq berada. Pesawat mendarat. Ia adalah detik permulaan perjalanan baharu untuk saya dan Yuna. Kami selesai pemeriksaan imigresen dan mengambil bagasi. Kelia jauh lebih besar dan moden daripada yang saya bayangkan. Ia adalah ruang gergasi yang diperbuat daripada kaca dan besi. Papan tanda bertulis, bahasa Malaysia ada di mana-mana. Yuna kelihatan letih, terkulai di lengan saya. Penerbangan yang panjang mungkin memenatkannya. Saya juga letih,
tetapi ketegangan membuatkan saya tidak mengantuk sama sekali. Kami keluar ke lobi lapangan terbang. Hujung Oktober di Malaysia terasa sedikit lebih panas daripada New York. Orang ramai lalu lalang sambil bercakap dalam bahasa Malaysia yang pantas. Saya tidak faham sepatah pun. Saya menaiki teksi dan menuju ke hotel. Saya menempah sebuah hotel kecil di Bukit Bintang. Saya menunjukkan sekeping kertas dengan nama hotel kepada pemandu teksi. Pemandu itu mengangguk dan mula memandu. Di luar tingkap teksi, pemandangan Kuala Lumpur terbentang luas. Bangunan pencakar langit menjulang tinggi, jalan raya dipenuhi kereta. Lampu neon bersinar terang walaupun pada siang hari. Suasana yang sama sekali berbeza daripada New York. Kami tiba di hotel kira-kira sejam kemudian. Kaki tangan kaunter penyambut tetamu bernasib baik boleh berbahasa Inggris. Kami mendaftar masuk dan naik ke bilik. Ia adalah bilik kecil tetapi bersih. Saya meletakkan Yuna di atas katil. Anak itu segera tidur lena. Saya mendekati tingkap dan melihat pemandangan Kuala Lumpur. Saya melihat bangunan dan orang ramai yang tidak terhingga. Di suatu tempat di sini ada tarik. Memikirkan itu, jantung saya berdegup kencang. Esok, saya akan pergi ke syarikat tarik. Saya akan bertemu dengannya selepas 3 tahun. Kata-kata yang telah saya sediakan berlegar-legar di kepala saya. Malam itu, saya sukar tidur. Ia juga disebabkan oleh jet lag, tetapi juga kerana saya gementar. Akhirnya, saya terlelap sekitar jam 4 pagi. 2 jam kemudian, penggera berbunyi. Hari ini adalah hari penting. Hari saya akan bertemu Tarik. Saya membangunkan Yuna. Anak itu menggosok mata sambil bangun. Saya membersihkan badannya dan menukar pakaian. Saya memakaikannya gaun comel. Saya ingin memberikan Tarik tanggapan yang baik. Namun, wajah Yuna kelihatan berbeza dari biasa. Dia kelihatan sedikit panas. Apabila saya menyentuh dahinya, terasa sedikit panas. Saya fikir ia mungkin disebabkan oleh jet lag. Saya bertanya kepada Yuna, ada sakit di mana-mana? Yuna menggelengkan kepala dan berkata, tak apa. Saya fikir ia bukan masalah besar. Lagipun, kami hanya perlu mengharungi hari ini. Saya memberikan Yuna sarapan di restoran hotel. Ia adalah bufet dengan banyak makanan Malaysia. Yuna menggeleng kepala melihat makanan yang tidak biasa itu. Saya membawakannya bijirin dan roti bakar. Tetapi Yuna, berbeza dari biasa, tidak makan banyak. Dia hanya makan sedikit dan tidak mahu makan lagi. Saya mula sedikit bimbang, tetapi saya fikir ia mungkin kerana dia gementar. Kami kembali ke bilik dan bersiap untuk keluar. Saya melihat cermin dan membetulkan penampilan saya. Saya juga membetulkan sedikit solekan. Saya ingin kelihatan serapi mungkin. Namun, Yuna masih kelihatan tidak bermaya. Dia kurang bercakap daripada biasa dan terkulai di lengan saya. Seketika, saya ragu-ragu. Patutkah saya menangguhkan perjalanan ke syarikat hari ini? Tetapi saya sudah sampai sejauh ini, jadi saya fikir apa salahnya menunggu sehari lagi. Yuna juga tidak kelihatan terlalu sakit. Saya hanya ingin percaya bahawa dia hanya letih. Saya meminta kaunter penyambut tetamu hotel untuk memanggil teksi. Saya memeluk Yuna dan menaiki teksi. Saya menunjuk alamat syarikat kepada pemandu. Ia berada di kawasan KL Central. Teksi mula bergerak. Pemandangan pagi Kuala Lumpur meluncur di luar tingkap. Orang ramai yang pergi kerja bergerak tergesa-gesa. Kira-kira 30 minit kemudian, Yuna mula merengek. Dia berkata, sakit. Saya memeluk Yuna erat-erat dan memujuknya, kita nak sampai dah. Saya berkata, sabar sikit lagi, tetapi wajah Yuna semakin merah. Peluh mengalir dari dahinya, demamnya kelihatan sangat tinggi. Kebimbangan saya semakin memuncak. Kira-kira 40 menit kemudian, kami tiba di hadapan bangunan syarikat. Ia adalah bangunan tinggi berkaca. Ia memantulkan cahaya matahari. Saya membayar tambang teksi dan turun sambil memeluk Yuna. Yuna terkulai di lengan saya. Nafasnya berat. Saya menyentuh dahi Yuna. Ia panas seperti api. Saya mula panik. Ini bukan demam selesema biasa. Ia kelihatan seperti ada masalah serius. Saya berhenti daripada memasuki lobi syarikat. Pada saat itu, Yuna hilang tenaga sepenuhnya di lengan saya. Dia kelihatan tidak sedarkan diri. Matanya tertutup rapat, dia tidak bergerak.
Saya menggoyangkan Yuna sambil memanggil namanya. Tetapi Yuna tidak bertindak balas. Dia bernafas, tetapi sangat lemah. Orang ramai mula berkumpul di sekeliling. Mereka bertanya sesuatu dalam bahasa Malaysia, tetapi saya tidak faham. Saya menjerit dalam bahasa Inggeris, "Tolong, saya perlu ke hospital. Sila panggil ambulans." Seorang wanita muda menjawab dalam bahasa Inggeris, "Saya akan panggil ambulans." Serta-merta, seseorang membuat panggilan telefon. Saya memeluk Yuna erat-erat dan menangis. "Tolonglah selamatkan dia. Tolonglah jangan ada apa-apa yang serius." Saya terus berbisik. Kira-kira 5 menit kemudian, saya mendengar bunyi siren. Ambulans tiba. Paramedik berlari mendekat dan meletakkan Yuna di atas pengusung. Saya juga menaiki ambulans. Paramedik bertanya sesuatu dalam bahasa Malaysia. Saya menjawab dalam bahasa Inggeris. Anak saya tiba-tiba tidak sedarkan diri dan demam panas. Paramedik itu mengangguk dan menghubungi seseorang melalui radio. Ambulans memandu sambil membunyikan siren. Saya memegang tangan Yuna dan berdoa. "Tolonglah jangan ada apa-apa yang serius. Tolonglah Yuna kami selamat." Paramedik mengambil suhu Yuna dan memasangkan topeng oksigen. Kemudian dia memandang saya dan berkata dalam bahasa Inggris, "Jangan risau, kami akan tiba di hospital tidak lama lagi." Namun, saya tidak dapat tidak bimbang. Wajah Yuna semakin pucat. Saya tidak pernah melihat gejala seperti ini. Mengapa saya tidak pergi ke hospital semalam? Mengapa saya tidak memerhatikannya dengan lebih teliti pagi ini? Keinginan saya telah meletakkan Yuna dalam bahaya. Kira-kira 15 menit kemudian, ambulans tiba di sebuah hospital besar. Papan tanda bertulis Hospital Kuala Lumpur, HKL. Kaki tangan perubatan berlari mendekat dan membawa Yuna bersama pengusung. Saya mengekori Yuna ke bilik kecemasan. Doktor-doktor mengelilingi Yuna dan mula melakukan pemeriksaan dengan pantas. Saya mendengar suara-suara bercakap dalam bahasa Malaysia, tetapi saya tidak faham sepatah pun. Seorang jururawat bertanya kepada saya dalam bahasa Inggris, "Adakah Anda penjaga? Sejak bila anak Anda tidak sihat?" Saya menjawab dengan suara menggeletar, "Demam sejak pagi ini dan keadaannya semakin teruk." Seorang doktor dengan ekspresi serius memberitahu saya, "Kami mengesyaki meningitis. Ujian terperinci diperlukan." Pada saat saya mendengar kata-kata itu, kekuatan kaki saya hilang. Meningitis? Setahu saya, meningitis adalah penyakit yang sangat serius. Saya pernah dengar ia boleh mengancam nyawa jika tidak dirawat. Saya merayu kepada doktor, "Tolonglah selamatkan anak perempuan saya. Tolonglah selamatkan dia walau apapun yang terjadi." Doktor itu menjawab, "Kami akan melakukan yang terbaik." Yuna dipindahkan ke unit rawatan rapi, ICU. Saya melihat Yuna dari sebalik kaca. Tubuh kecilnya disambungkan dengan pelbagai tiub. Mesin-mesin sentiasa berbunyi. Saya terduduk di situ dan menangis. Baru sehari di Malaysia, tetapi ini yang berlaku. Yuna berada dalam keadaan berbahaya sebelum saya bertemu Tarik. Semuanya salah saya. Yuna sakit kerana saya mementingkan diri dan tergesa-gesa. Saya menelepon ibu bapa saya. Oleh kerana perbezaan waktu di New York ketika itu adalah malam, ibu saya menjawab telefon. Saya menangis sambil menjelaskan keadaan. Yuna sakit dan disyaki meningitis. Ibu saya tersentak. Dia berkata dia akan segera datang ke Malaysia. Tetapi saya menghalangnya. "Kita tunggu dan lihat keadaan dahulu. Saya ada di sini, jangan risau." Apabila saya meletakkan telefon, perasaan lebih kesepian dan ketakutan melanda. Keadaan saya menjaga anak yang sakit sendirian di negara asing ini terasa sangat menyedihkan. Saya berjalan mundar-mandir di koridor sambil berdoa. "Tolonglah selamatkan Yuna. Saya akan melakukan apa sahaja. Saya sanggup menyerahkan nyawa saya, asalkan Yuna selamat." Malam semakin larut. Keadaan Yuna tidak bertambah baik. Saya menghabiskan masa yang paling panjang dan menyakitkan di koridor hospital. Duduk di kerusi plastik di ruang menunggu di luar ICU, saya terlupa akan masa. Saya melihat Yuna dari sebalik kaca. Tubuh kecilnya di atas katil putih, dengan wayar yang tidak terhingga disambungkan kepadanya, sudah lewat pukul 10 malam. Dokter keluar dan menjelaskan keadaan. Ia adalah meningitis bakteria akut. Jangkitan bakteria berlaku pada selaput yang menyelubungi otak. Dia berkata keadaannya sangat kritikal.
Saya bertanya dengan suara menggeletar, bolehkah dirawat? Doktor mengangguk dan berkata mereka sedang memberikan antibiotik yang kuat. Tetapi keadaan kanak-kanak itu tidak baik, jadi mereka perlu memantau. Saya mula berjalan di koridor. Tolonglah seseorang muncul. Tolonglah selamatkan Yuna. Air mata saya tidak berhenti. Lewat tengah malam, doktor keluar lagi. Ekspresinya kelihatan lebih serius. Jantung saya berdegup kencang dan tenggelam. Doktor berkata, keadaan kanak-kanak itu semakin teruk. Antibiotik sahaja tidak mencukupi. Pemindahan darah diperlukan. Pendarahan dan anemia akibat keradangan semakin teruk. Saya segera menjawab, sila lakukan pemindahan darah. Gunakan darah saya. Doktor berkata mereka perlu mengesahkan kumpulan darah kanak-kanak itu terlebih dahulu. Kira-kira 10 minit kemudian, seorang jururawat keluar. Dia membawa hasil ujian. Doktor melihat hasilnya dan ekspresinya semakin tegang. Dia berkata kumpulan darah kanak-kanak itu adalah Rh negatif. Ia adalah kumpulan darah yang sangat jarang ditemui. Dalam kalangan orang Malaysia, hanya kira-kira 1 daripada 1.000 orang mempunyai kumpulan darah ini. Saya menggeleng kepala dan memberitahu dia saya adalah kumpulan darah. Ini bermakna darah saya tidak boleh digunakan. Doktor berkata dengan nada serius, bekalan darah Rh negatif di hospital hampir habis. Kami telah meminta dari hospital lain, tetapi akan mengambil masa. Dia berkata mereka akan mengeluarkan seruan kecemasan. Saya panik. Yuna mempunyai kumpulan darah yang jarang ditemui. Mengapa saya tidak tahu tentang perkara penting ini? Saya tidak pernah melakukan pemeriksaan yang betul di Amerika. Pengumuman kedengaran di dalam hospital. Walaupun dalam bahasa Malaysia, saya dapat mendengar perkataan Rh negatif. Ia adalah seruan kecemasan untuk pendermaan darah. Saya mula berjalan di koridor. Tolonglah seseorang muncul. Tolonglah selamatkan Yuna. Masa berlalu dengan perlahan. 30 menit berlalu. Tiada siapa yang muncul. Jururawat datang dan berkata darah sedang dalam perjalanan dari hospital lain. Tetapi disebabkan keadaan lalu lintas, ia akan mengambil masa 1 jam lagi. 1 jam? Bolehkah Yuna bertahan selama itu? Doktor berkata pemindahan darah perlu dilakukan secepat mungkin. Saya pergi ke hadapan kaca ICU. Saya melihat Yuna. Wajah kecilnya terlalu pucat, bibirnya tidak ada warna, dadanya naik turun dengan sukar. Saya meletakkan tangan saya di kaca. Kaca itu sejuk. Ia adalah dinding yang memisahkan saya dan Yuna. Saya tidak dapat menembusi dinding itu. Maafkan ibu, saya berbisik. Maafkan ibu, sayang. Saya sakitkan kamu kerana saya mementingkan diri. Tolonglah bertahan, cuba sedikit lagi. Seorang jururawat berlari. Dia kelihatan tergesa-gesa. Apabila melihat saya, dia berkata sesuatu dalam bahasa Malaysia. Saya tidak faham. Tetapi ia kelihatan seperti berita buruk. Doktor keluar tergesa-gesa. Dia berkata, tekanan darah kanak-kanak itu menurun mendadak. Pemindahan darah diperlukan segera. Tiada masa untuk menunggu darah yang sedang dalam perjalanan. Saya melutut dan berdoa. Tolonglah selamatkan anak perempuan saya. Tolonglah selamatkan dia, walau apapun yang terjadi. Doktor berkata dia melakukan yang terbaik, tetapi ekspresinya penuh putus asa. Tarik terlintas di kepala saya. Jika Tarik juga mempunyai kumpulan darah yang sama, jika Tarik ada di sini, tidakkah dia boleh menyelamatkan Yuna? Tetapi saya tidak tahu di mana Tarik berada. Syarikatnya jauh dari sini. Sekarang sudah tengah malam. Saya juga tidak mempunyai nombor telefonnya. Tiada cara untuk mencari Tarik. Saya terduduk di lantai. Semuanya terasa seperti runtuh. Saya datang ke Malaysia untuk mencari Tarik. Tetapi Yuna yang utama sedang nazak. Kaki tangan perubatan bergerak pantas di dalam ICU. Mereka kelihatan sedang melakukan sesuatu yang kecemasan. Bunyi mesin semakin pantas. Saya menekankan dahi saya ke kaca. Kaca sejuk menyejukkan dahi saya yang panas. Air mata mengalir di kaca. Saya memanggil nama Tarik dalam hati. Tarik, awak di mana? Anak kita perlukan darah awak. Tolonglah muncul dan selamatkan Yuna. Tetapi Tarik tidak datang. Dia tidak tahu pun saya ada di sini. Dia tidak tahu Yuna dalam bahaya. Dia tidak tahu dia mempunyai seorang anak perempuan. Sudah pukul 1 pagi.
Darah yang sedang dalam perjalanan masih belum tiba. Ada berita bahawa jalan raya sesak kerana kemalangan. Saya berputus asa. Adakah saya akan kehilangan Yuna begitu sahaja? Anak perempuan saya yang saya besarkan sendirian selama 2,5 tahun, adakah saya perlu kehilangannya dengan cara ini? Dari tingkap koridor, saya melihat pemandangan malam Kuala Lumpur. Lampu yang tidak terhingga masih bersinar. Malam sudah larut, tetapi bandar itu tidak tidur. Dalam begitu ramai orang, tiadakah seorang pun yang mempunyai darah RH negatif? Dalam jutaan orang itu, tiadakah seorang pun yang boleh menyelamatkan Yuna kami? Saya mendongak ke langit. Bintang-bintang tidak kelihatan. Cahaya bandar terlalu terang sehingga menyembunyikan cahaya bintang. Saya berdoa kepada Tuhan, tolonglah lakukan keajaiban. Tolonglah selamatkan Yuna kami. Saya akan melakukan apa sahaja. Saya sanggup menyerahkan nyawa saya. Tolonglah selamatkan Yuna sahaja sebagai ganti. Saya teringat seminggu saya bersama Tarik beberapa tahun yang lalu. Kami ketawa sambil berjalan di Central Park. Detik ciuman pertama kami di jambatan Brooklyn. Waktu bahagia itu, seminggu itu melahirkan Yuna. Cinta itu melahirkan Yuna ke dunia ini. Tidak mungkin berakhir begini. Yuna mesti hidup. Sudah pukul 2 pagi. Saya berdiri di hadapan kaca dan memandang Yuna. Dada kecilnya masih naik turun. Dia masih hidup. Bertahan Yuna. Ibu ada di sini. Bertahan sedikit lagi, saya berbisik. Pada masa itu, saya mendengar bunyi tapak kaki dari hujung koridor. Tapak kaki yang pantas. Seseorang sedang berlari. Saya mengangkat kepala. Dengan sedikit harapan, saya memandang ke arah itu. Di sekeliling seleko koridor, kaki tangan perubatan muncul. Dan bersama mereka, seorang lelaki berjalan pantas. Seorang lelaki tinggi. Adakah penderma darah telah muncul? Adakah orang yang boleh menyelamatkan Yuna telah datang? Mereka menuju ke arah ICU. Saya memandang mereka dengan terpinga-pinga. Seorang jururawat mendekati saya. Dia berkata penderma darah telah muncul. Seorang yang mempunyai darah RH negatif baru sahaja tiba di pusat derma darah. Kami akan segera bersedia untuk pemindahan darah. Saya menghela nafas lega. Seseorang telah muncul. Orang yang boleh menyelamatkan Yuna telah datang. Terima kasih, saya berbisik. Siapapun dia, saya akan bersyukur seumur hidup. Kira-kira 20 minit kemudian, kaki tangan perubatan bergerak pantas. Pemindahan darah sedang dilakukan. Wajah Yuna kelihatan beransur-ansur kembali berwarna. Bunyi mesin juga sedikit stabil. Saya menangis sambil berdoa. Terima kasih. Terima kasih kerana menyelamatkan dia. Kira-kira 40 minit kemudian, doktor keluar. Dia berkata pemindahan darah berjaya. Keadaan kanak-kanak itu semakin stabil. Krisis telah berakhir. Saya terduduk di situ dan menangis. Air mata kelegaan. Yuna hidup. Anak perempuan kami telah diselamatkan. Doktor berkata, penderma darah sedang menunggu di koridor. Sekurang-kurangnya ucapkanlah terima kasih. Saya mengangguk. Sudah tentu saya perlu berterima kasih. Dia adalah orang yang telah menyelamatkan Yuna kami. Saya berdiri dan melihat sekeliling koridor. Tidak jauh, seorang lelaki sedang duduk di bangku. Dia menundukkan kepala. Saya berjalan ke arah itu. Saya mendekatinya perlahan-lahan. Saya perlu berterima kasih kepadanya. Lelaki itu masih menundukkan kepala. Dia menyedari langkah kaki saya dan mengangkat kepalanya. Pada saat itu saya tergamam. Wajah yang tidak dapat dipercayai ada di hadapan saya. Itu Tarik. Lelaki yang saya temui di New York beberapa tahun yang lalu. Lelaki yang saya cintai selama seminggu. Lelaki yang saya cari selama ini. Tarik juga menyedari saya. Matanya terbeliak dan mulutnya terbuka. Ekspresinya terkejut. Emily. Tarik memanggil nama saya dengan suara menggeletar. Kenapa awak di sini? Dia memandang saya dengan ekspresi tidak percaya. Saya juga tidak percaya. Tarik ada di sini, dan orang yang menyelamatkan Yuna adalah Tarik. Apa semua ini? Saya bertanya dengan suara menggeletar. Adakah awak yang baru sahaja menderma darah? Kepada anak perempuan kami? Tarik mengangguk. Begitulah. Saya dengar seruan kecemasan dan menderma darah. Tarik kelihatan terkejut mendengar perkataan anak perempuan kami. Kami? Apa maksud awak? Dia bertanya. Saya berkata dengan suara menggeletar. Anak awak, Tarik.
Kanak-kanak yang baru sahaja menerima pemindahan darah itu adalah anak awak. Wajah Tarik menjadi pucat. Anak saya ada anak dengan awak, ekspresinya tidak percaya. Saya teruskan. Beberapa tahun yang lalu, selepas awak pulang ke Malaysia, saya menyadari saya hamil. Saya cuba menghubungi awak, tetapi telefon tidak bersambung. Tarik menggelengkan kepala, itu salah saya. Saya kehilangan telepon, bimbit dalam perjalanan ke lapangan terbang, jadi saya tidak menerima mesej dari Emily. Dan nombor yang saya tulis tergesa-gesa itu pasti salah. Ayah saya diserang stroke, saya sangat kelam kabut. Kami berdua tidak bersalah. Kami hanya bernasib malang. Kebetulan demi kebetulan, hubungan kami terputus. Tarik bertanya, siapa nama anak itu? Saya menjawab, Yuna. Dia juga ada nama Inggris. Saya memberinya nama Malaysia. Yuna, memikirkan awak. Mata Tarik berkaca. Yuna, nama yang cantik. Adakah dia mirip saya? Dia bertanya. Saya mengangguk. Sangat mirip. Mata, hidung, mulutnya sama. Dia sangat mirip awak sejak dilahirkan. Tarik berdiri. Dan dia memeluk saya. Dia hanya memeluk saya tanpa berkata apa-apa. Saya menangis teresak-esak di pelukan Tarik. Air mata yang saya tahan selama 2,5 tahun. Masa kesepian membesarkan Yuna sendirian, saat-saat sukar diskriminasi di tempat kerja, ingatan hati yang sakit setiap kali Yuna bertanya tentang ayahnya, semuanya melimpah keluar. Tarik juga menangis. Bahu saya basah dengan air mata Tarik. Kami berdiri begitu seketika. Selepas 2,5 tahun, kami bertemu semula dan Yuna akhirnya bertemu ayahnya. Cinta seminggu yang bermula di New York kini disambung semula di Kuala Lumpur. Ia adalah takdir. Malam itu, Tarik berada di hospital ini, mendengar seruan kecemasan, dan darah Tarik menyelamatkan Yuna. Semuanya adalah takdir untuk menyatukan kami semula. Kami duduk berdampingan di bangku koridor. Tarik bertanya, bagaimana awak jumpa saya? Saya menjelaskan, saya mengupah detektif. Saya menemuinya dengan nama Tarik bin Razak, dan maklumat syarikat peranti perubatan. Ia mengambil masa 3 bulan. Itulah sebabnya saya datang ke Malaysia. Pagi ini, saya ingin pergi ke syarikat awak, tetapi Yuna tiba-tiba tidak sihat. Dia pingsan di hadapan syarikat dan kami terpaksa segera ke hospital. Tarik mendengar dengan ekspresi sedih. Kemudian dia berkata, saya menderma darah di hospital ini setiap 3 bulan. Oleh kerana darah RH negatif jarang ditemui, saya menderma secara berkala. Hari ini juga, selepas kerja, saya datang menderma darah dan mendengar seruan kecemasan. Apabila saya dengar seorang gadis berusia 3 tahun dalam bahaya, saya tidak teragak-agak untuk menderma darah. Tanpa mengetahui bahawa gadis itu adalah anak perempuannya sendiri. Saya menangis lagi mendengar cerita itu. Ia adalah takdir. Tarik menderma darah secara berkala di hospital ini. Kebetulan dia ada di sini hari ini, mendengar seruan kecemasan, semuanya adalah takdir. Darah Tarik menyelamatkan Yuna. Darah seorang ayah menyelamatkan anak perempuannya. Tarik menggenggam tangan saya. Dan dia berkata, maafkan saya. Saya tidak dapat bayangkan betapa sukarnya Emily membesarkan Yuna sendirian. Jika saya tahu, saya pasti akan pergi ke New York. Saya menggelengkan kepala. Bukan salah awak. Tiada siapa yang bersalah. Kami hanya bernasib malang. Saya berkata, yang penting sekarang, yang penting ialah kita bertemu semula, dan Yuna mempunyai seorang ayah. Tarik mengangguk. Kemudian dia bertanya, berapa lama awak akan tinggal di Malaysia? Saya tidak dapat menjawab. Dalam rancangan, 3 bulan. Tempoh cuti saya selama itu. Tapi sekarang, saya tidak pasti. Saya perlu melihat keadaan Yuna. Tarik berkata, ambillah masa untuk berfikir. Sekarang, yang paling penting ialah Yuna sembuh. Saya akan melakukan apa sahaja yang saya mampu. Sudah pukul 3 pagi. Doktor keluar dan berkata keadaan Yuna stabil sepenuhnya. Dia akan sedar tidak lama lagi. Penjaga boleh masuk. Saya memandang Tarik. Mari kita pergi bersama, saya berkata. Tarik mengangguk. Kami masuk ke ICU bersama. Yuna terbaring di atas katil kecil. Matanya terbuka. Yuna memandang saya. Mama, dia memanggil. Saya memegang tangan Yuna. Tak apa, sayang. Mama ada di sini. Kemudian saya memperkenalkan Tarik kepada Yuna. Yuna, ini ayah.
Ayah kamu. Yuna memandang Tarik. Matanya yang kabur memandang Tarik. Ayah? Dia bertanya dengan suara kecil. Tarik menggenggam tangan Yuna yang satu lagi. Ya, sayang. Ini ayah. Maafkan ayah, ayah lambat, katanya dengan suara menggeletar. Yuna tersenyum sedikit. Akhirnya, jumpa ayah. Dan dia menutup matanya semula. Dia pasti masih sangat lemah. Saya dan Tarik berdiri di kedua-dua belah Yuna, memegang tangan anak itu. Tarik juga menggenggam tangan saya. Tangan kami bertiga bersambung. Fajar menyingsing. Matahari pagi Kuala Lumpur mula terbit dari luar tingkap. Kegelapan hilang, cahaya mula menyinar. Tarik berkata, mulai sekarang, mari kita bersama. Saya tidak akan biarkan awak dan Yuna sendirian. Saya berjanji akan bertanggung jawab. Saya memandang Tarik. Air mata membuatkan saya tidak dapat berkata apa-apa. Saya hanya mengangguk. Yuna dimasukkan ke hospital selama 4 hari. Sepanjang 4 hari itu, Tarik tidak pernah meninggalkan hospital. Awal pagi, dia menelpon syarikat dan memohon cuti seminggu. Bosnya terkejut. Tarik adalah pekerja yang jarang mengambil cuti. Dia ditanya sama ada apa-apa yang berlaku. Tarik hanya menjawab, demi keluarga. Bosnya membenarkan tanpa bertanya lebih lanjut. Pada pagi pertama, Tarik pergi ke hotel. Dia mengambil bagasi saya, dia mendaftar keluar dan membawa semua barang. Saya berterima kasih. Saya tidak dapat meninggalkan sisi Yuna. Dia juga membeli beberapa keperluan asas dan pakaian tukar di kedai serbaneka berhampiran hospital. Untuk saya dan Yuna. Tarik sungguh berhati-hati. Dia telah memikirkan terlebih dahulu apa yang saya perlukan dan menyediakannya. Yuna beransur pulih. Pada hari pertama, dia banyak tidur. Waktu dia terjaga adalah singkat. Tetapi setiap kali dia bangun, dia akan mencari Tarik dan saya. Dia kelihatan ingin memastikan ayah dan mama ada di sisinya. Tarik duduk di sisi Yuna dan membacakan cerita dongeng Malaysia kepadanya. Dia menceritakan kisah Sang Kancil, Si Tanggang, dan legenda-legenda lain. Yuna tidak faham bahasa Malaysia, tetapi dia kelihatan tenang mendengar suara Tarik. Saya tersentuh melihat pemandangan itu. Tarik berinteraksi dengan anak perempuannya yang tidak pernah ditemuinya sejak dilahirkan dengan sepenuh hati. Tiada kekok atau kelihatan tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Dia sangat semula jadi seperti seorang ayah sejak awal lagi. Pada hari kedua, Yuna semakin sihat. Waktu dia terjaga semakin panjang dan dia mula makan sedikit demi sedikit. Doktor berkata pemulihannya cepat. Kerana dia kanak-kanak, daya pemulihannya tinggi. Yuna mula bercakap dengan Tarik. Pada mulanya, dia memanggil ayah dengan takut-takut. Apabila Tarik menjawab, dia tersenyum pelik. Kemudian dia bertanya, betul ke awak ayah saya? Tarik mengangguk. Ya, sayang. Ayah kandung Yuna. Mulai sekarang, ayah akan sentiasa ada di sisi Yuna. Sambil berkata begitu, dia mengusap kepala Yuna. Yuna berkata, kawan-kawan tanya ada ayah ke, tapi sekarang saya boleh cakap ada. Mendengar kata-kata itu, mata Tarik merah. Saya keluar ke koridor dan menangis. Air mata gembira. Hati saya penuh apabila memikirkan Yuna akhirnya mempunyai keluarga yang lengkap. Tarik mengekori keluar. Dia memeluk saya. Tak apa. Semuanya akan baik-baik saja, katanya. Kita akan bersama. Pada hari ketiga, doktor membenarkan Yuna keluar dari hospital. Yuna sudah pulih sepenuhnya, tetapi diingatkan untuk berehat secukupnya selama kira-kira seminggu dan tidak melakukan aktiviti berat. Tarik mencadangkan, kenapa tidak tinggal di rumah saya, bukan di hotel? Yuna pun boleh berehat dengan tenang. Saya sedikit ragu-ragu. Bukankah perkembangan ini terlalu pantas? Namun, melihat pandangan serius Tarik, saya mengangguk. Terima kasih, saya ucapkan. Kami melakukan prosedur keluar hospital. Doktor menyerahkan preskripsi sambil menjelaskan arahan. Antibiotik perlu diambil selama seminggu. Jika demam atau gejala luar biasa muncul lagi, segera datang ke hospital. Tarik mendukung Yuna. Dia mengangkatnya dengan mudah dan tersenyum. Anak ayah ni dah sihat. Jom balik rumah, katanya. Yuna memeluk leher Tarik. Rumah ayah? Dia bertanya dengan ekspresi ingin tahu. Tarik menjawab, ya, sayang. Rumah kita, ini Malaysia. Sekarang Yuna pun dah datang Malaysia. Yuna tersenyum. Kami meninggalkan hospital dan menaiki teksi.
Rumah Tarik adalah sebuah kondominium di tengah Kuala Lumpur. Kira-kira 30 minit perjalanan dengan taksi. Di dalam kereta, Yuna memandang keluar tingkap dengan penuh minat. Ini kali pertama dia melihat pemandangan Kuala Lumpur. Dia melihat bangunan tinggi dan papan tanda berbahasa Malaysia dan bertanya, "Ini negara ayah?" Tarik menjawab, "Ya, sayang, Malaysia." Sekarang Yuna pun dah datang Malaysia. Yuna tersenyum. Kami tiba di kawasan kondominium. Ia adalah tempat yang bersih dan terurus. Kami menaiki lift dan naik ke tingkat 10. Tarik membuka pintu. Ia adalah ruang yang bersih dan teratur. Di ruang tamu terdapat sofa yang selesa dan dari tingkap kelihatan sungai. Yuna menjerit kecil. "Wah, sungai!" Airnya berkilau. Dia berlari ke tingkap dan melihat keluar. Tarik berkata, "Sungai Klang. Salah satu sungai besar di Kuala Lumpur. Malam nanti lagi cantik bila ada lampu." Dia menjelaskan kepada Yuna. Saya melihat sekeliling rumah. Ada satu bilik tidur dan dapur kecil tetapi bersih. Untuk rumah seorang lelaki bujang, ia sangat teratur. Tarik berkata, "Bilik tidur itu saya nak Emily dan Yuna gunakan. Saya akan tidur di sofa ruang tamu." Saya berasa bersalah, tetapi berkata, "Terima kasih." Kerana Yuna memerlukan katil, Tarik tersenyum dan berkata, "Tak apa." Makan malam pada hari itu disediakan oleh Tarik. Ia adalah hidangan Tarik yang pertama kali saya rasai selepas 2,5 tahun. Nasi lemak dan beberapa lauk pauk Malaysia. Yuna teruja dengan makanan Malaysia dan makan dengan berselera. Dia mencuba pelbagai hidangan yang ditawarkan oleh Tarik. Dia berkata acar sedikit masin, tetapi nasi sangat sedap. Selepas makan, kami bertiga duduk di sofa ruang tamu. Yuna duduk di pangkuan saya. Tarik duduk di sebelah saya dan memandang Yuna. Tarik berkata, "Saya bahagia. Sangat bahagia dapat bersama Emily dan Yuna." Saya juga berkata begitu. Kerana ini adalah saat yang saya impikan selama 2,5 tahun. Yuna berkata, "Kita keluarga, kan? Mama, ayah, saya. Kita bertiga begini." Tarik dan saya berpandangan dan ketawa. Dan kami memeluk Yuna bersama. Namun, saya tahu, ini hanyalah permulaan. Saya perlu diperkenalkan kepada ibu bapa Tarik dan banyak perkara menanti di hadapan. Keesokan paginya, Tarik dengan ragu-ragu memulakan perbualan. Saya sudah beritahu ibu bapa saya. Ada seorang wanita yang saya temui di New York dan saya ada anak dengannya. Saya bertanya, "Bagaimana reaksi ibu awak?" Tarik teragak-agak seketika sebelum menjawab. Mereka terkejut dan mereka berkata mereka ingin bertemu secara langsung. Saya berasa gemetar. Saya takut untuk bertemu ibu bapa Tarik. Apa yang akan mereka fikirkan jika seorang wanita Amerika datang dengan seorang cucu? Adakah mereka akan menerima saya? Tarik berkata, "Tak apa." Namun, suaranya tidak yakin. Saya faham. Ujian sebenar akan bermula sekarang. Seminggu berlalu, Yuna telah pulih sepenuhnya. Tiada demam lagi dan selera makannya kembali. Pengambilan antibiotik juga telah selesai. Doktor berkata dia sudah sihat. Tarik kembali bekerja. Tetapi dia pulang ke rumah sebaik sahaja kerja selesai. Dia menolak ajakan keluar minum dan tidak bekerja lebih masa. Dia mengutamakan masa bersama saya dan Yuna. Setiap malam, kami bertiga makan bersama. Tarik memasak atau kami memesan makanan. Yuna semakin biasa dengan makanan Malaysia. Dia menyukai sup dan nasi, dan berkata sate juga sedap. Hujung minggu tiba. Pada pagi Sabtu, Tarik berkata, "Ibu bapa saya ingin bertemu." Mereka tinggal di Kuantan, kira-kira 2 jam perjalanan dengan penerbangan domestik. Saya berasa gemetar. Saya takut akan saat ini selama beberapa hari. Saya sangat takut untuk bertemu ibu bapa Tarik. Tarik berkata, "Tak apa." Namun, saya tahu. Tarik juga berasa bimbang. Suaranya berbeza dari biasa. Pada pagi Sabtu, kami menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Yuna teruja dengan kapal terbang dan terus memandang keluar tingkap. Pemandangan Malaysia berlalu dengan pantas. Beberapa jam kemudian, kami tiba di lapangan terbang Kuantan. Ayah Tarik telah datang menjemput di hadapan lapangan terbang. Seorang lelaki berusia lewat 60 tahun, kelihatan tenang dan baik. Tarik memperkenalkan, "Ayah, ini Emily dan ini Yuna."
anak saya." Ayahnya memandang saya dan mengangguk. "Selamat datang," katanya dalam bahasa Inggris. Sebutannya agak kekok, tetapi niatnya sampai. Kemudian dia memandang Yuna. Selepas memandang seketika, matanya berkaca. Dia mendukung Yuna. Yuna pada mulanya terkejut, tetapi segera selesa di pelukan datuknya. Ayahnya memandang wajah Yuna seketika. "Mirip Tarik," katanya. Matanya sama, dan dia berkata, "Comel." Kami menaiki kereta dan menuju ke rumah ibu bapa Tarik. Ia adalah kawasan perumahan dengan rumah-rumah tradisional Melayu, bumbung yang cantik kelihatan. Yuna menjerit kecil. "Wah, rumahnya bentuk menarik, bumbungnya melengkung." Tarik menjelaskan, "Itu rumah Melayu, rumah tradisional Malaysia." Rumah ibu bapa Tarik juga sebuah rumah yang selesa. Ada taman dan pagar kayu. Ayahnya membuka pagar dan ibunya keluar. Ibunya adalah seorang wanita berusia pertengahan 60-an yang kemas. Dia memakai baju kurung, namun ekspresinya tegang. Ibu Tarik memandang saya dan menerima salam saya, tetapi suasana terasa dingin. Pandangannya tajam. Dia kelihatan seperti memerhati saya dari atas ke bawah, dan dia memandang Yuna. Seketika, ekspresinya kelihatan lembut, tetapi segera menjadi tegang semula. Dia berkata sesuatu dalam bahasa Malaysia. Tarik menerjemahkan, "Jemput masuk." Namun, suaranya menggeletar. Kami masuk ke dalam rumah. Bahagian dalam rumah itu terasa hangat dan selesa. Kami duduk di atas karpet dan dihidangkan teh. Ia adalah teh tradisional Malaysia yang disediakan oleh Ibu Tarik. Suasana terasa kekok. Ibu Tarik hampir tidak bercakap. Dia juga tidak cuba memandang saya. Ayahnya cuba menceriakan suasana, tetapi tidak berjaya. Yuna mendekati Ibu Tarik. "Nenek," dia memanggil. Ibu Tarik memandang Yuna seketika. Ekspresinya sedikit melembut, tetapi segera menjadi tegang semula. Dia bertanya sesuatu kepada Yuna dalam bahasa Malaysia, tetapi Yuna tidak faham. Saya juga tidak dapat menterjemahkan. Tarik menterjemahkan. Ibunya bertanya nama Yuna. Yuna menjawab, "Yuna." Saya juga dipanggil Anna. Ibunya mengangguk, namun nadanya masih dingin. Dan dia memandang saya dengan tajam. Dia berkata sesuatu dalam bahasa Malaysia, saya tidak faham, tetapi dari suasana, saya tahu. Itu bukan kata-kata yang baik. Wajah Tarik menjadi pucat. Dia mula bercakap dengan ibunya dalam bahasa Malaysia. Suaranya semakin tinggi. Saya duduk diam dan memerhatikan pemandangan itu. Saya tidak faham apa yang mereka katakan, tetapi mereka kelihatan bercakap tentang saya. Ekspresi Ibu Tarik semakin tegang. Waktu makan tengah hari tiba. Ia adalah hidangan Melayu yang disediakan dengan penuh kasih sayang oleh Ibu Tarik. Pelbagai lauk pauk seperti rendang, kari ikan, dan sayur-sayuran memenuhi meja. Masakan itu sangat lazat. Namun, suasana makan sangat berat. Ibu Tarik hampir tidak bercakap. Ibu Tarik memandang saya dan bertanya. Tarik menterjemahkan, "Betul ke ini, anak Tarik? Adakah kumpulan darah yang sama itu bukti?" Saya mengangguk dan menjawab, "Darah Tarik menyelamatkan Yuna." Doktor juga mengesahkan. Tarik menterjemahkan. Ibu Tarik mengeluh, dan dia bercakap panjang dalam bahasa Malaysia. Ekspresi Tarik semakin suram. Tarik memandang saya dan berkata, "Ibu risau. Bagaimana dia boleh mempercayai seorang wanita asing dan anak yang tiba-tiba muncul?" Hati saya hancur. Ibu Tarik tidak mempercayai saya. Selepas makan, Yuna ingin bermain di taman. Tarik membawa Yuna keluar. Saya dan Ibu Tarik tinggal di dapur. Ibu Tarik sedang mencuci pinggan. Saya berkata, "Saya akan bantu." Ibu Tarik berkata, "Tak apa," tetapi saya tetap membantu. Kesunyian melanda sambil kami mencuci pinggan bersama. Saya tidak tahu apa yang perlu saya cakap. Oleh kerana saya tidak boleh berbahasa Melayu, komunikasi juga sukar. Ibu Tarik tiba-tiba memandang saya dan bercakap dalam bahasa Malaysia. Dia bercakap panjang. Saya tidak faham sepatah pun, tetapi dari suasana, saya tahu. Itu adalah kata-kata yang tajam dan dingin. Saya hanya menundukkan kepala. Air mata saya hampir menitis, tetapi saya menahannya. Tarik masuk ke dapur. Dia melihat ibu dan saya, dan ekspresinya menjadi tegang. Dia bertanya, "Ada apa-apa ke?"
Ibu Tarik berkata sesuatu kepada Tarik dalam bahasa Malaysia. Wajah Tarik menjadi pucat. Tarik berkata kepada saya, "Ibu, cadangkan kita buat ujian DNA." Dia ingin mengesahkan sama ada Yuna benar-benar anak Tarik. Saya terkejut. Ibu Tarik menganggap saya penipu. Tarik berkata kepada ibunya dalam bahasa Malaysia. Suaranya meninggi. Ibunya juga meninggikan suara. Mereka berdua bertengkar seketika. Saya berdiri di situ sambil menangis. Ayahnya masuk. Dia menghentikan mereka berdua. "Tenang," katanya. Akhirnya, Ibu Tarik berkata sesuatu dalam bahasa Malaysia dan masuk ke bilik. Dia menutup pintu dengan kuat. Tarik memeluk saya. "Maafkan saya." Ibu terkejut. "Dia perlukan masa," katanya. Namun, saya tahu Ibu Tarik tidak akan menerima saya. Ayahnya berkata dengan tenang dalam bahasa Inggris, "Tolong faham, Ibu telah mengorbankan seluruh hidupnya demi Tarik. Dia keliru apabila perkara seperti ini tiba-tiba berlaku." Saya mengangguk. Saya faham. Namun, hati saya sangat sakit. Waktu makan malam tiba. Ibu Tarik tidak keluar dari bilik. Ayahnya menyediakan hidangan ringkas. Yuna bertanya, "Nenek di mana?" Tarik menjawab, "Dia tak sihat, sedang berehat." Namun, Yuna faham. Ada sesuatu yang tidak kena. Wajah anak itu kelihatan risau. Selepas makan, kami meletakkan bagasi di bilik tetamu. Tarik berkata, "Malam ini kita tidur di sini, dan esok pagi kita balik ke Kuala Lumpur." Saya mengangguk. Saya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Malam semakin larut. Yuna sudah tidur, tetapi saya tidak dapat tidur. Tarik juga tidak dapat tidur. Tarik menggenggam tangan saya. "Maafkan saya," katanya lagi. "Mungkin akan mengambil masa untuk memujuk ibu, tetapi saya pasti akan membuat dia menerima awak." Saya tidak dapat menjawab. Adakah itu benar-benar mungkin? Pandangan dingin Ibu Tarik terus berlegar di kepala saya. Keesokan paginya, kami keluar dari rumah awal. Ibu Tarik tidak keluar sehingga akhir. Hanya ayahnya yang menghantar kami ke stesen. Ayahnya berkata, "Tolong jangan putus asa. Ibu juga akan membuka hatinya. Dia perlukan masa." Namun, saya tidak yakin. Di dalam kapal terbang, saya melihat keluar tingkap sambil menangis. Tarik menggenggam tangan saya, tetapi ia tidak dapat memujuk saya. Yuna bertanya, "Mama, kenapa menangis? Nenek tak suka kita ke?" Saya memeluk Yuna. "Tidak, sayang. Nenek cuma sedikit terkejut, namun suara saya menggeletar." Kami kembali ke Kuala Lumpur. Kami pulang ke rumah Tarik, tetapi suasana telah berubah. Udara yang berat menekan kami. Sambil makan malam, Tarik berkata, "Mari kita buat ujian DNA. Dengan begitu, ibu akan lebih tenang." Saya mengangguk. Itu sahaja yang boleh kami lakukan. Minggu berikutnya, kami pergi ke hospital dan melakukan ujian DNA. Keputusan akan keluar dalam seminggu. Sepanjang seminggu itu, saya berasa bimbang. Sudah tentu tidak ada keraguan bahawa dia adalah anak Tarik, tetapi adakah ibunya akan menerimanya? Atau adakah dia akan menolak kami dengan alasan lain? Seminggu kemudian, keputusan keluar. Ada 99% kemungkinan Tarik dan Yuna mempunyai hubungan kekeluargaan. Tarik menghantar keputusan itu kepada ibunya. Namun, tiada sebarang berita dari ibunya. Seminggu lagi berlalu. Masih tiada berita dari ibunya. Saya berputus asa. Walaupun telah dibuktikan dengan ujian DNA, ibunya masih tidak menerima kami. Tarik juga menderita. Apabila pulang dari kerja, dia kurang bercakap. Dia menelpon ibunya, tetapi ibunya tidak menjawab. Kadang-kadang hanya ayahnya yang menjawab telepon secara ringkas. Sebulan berlalu. Saya sudah 2 bulan di Malaysia. Tempoh cuti saya tinggal sebulan sahaja lagi. Apa yang perlu saya lakukan? Patutkah saya kembali ke Amerika begitu sahaja? Apa akan terjadi kepada Tarik dan Yuna? Saya berfikir setiap malam, dan saya takut. Adakah penolakan dingin ibunya akan meruntuhkan keluarga kami? Pada bulan kedua, saya terpaksa mula mengambil kehidupan di Malaysia dengan serius. Tempoh cuti tinggal sebulan, dan saya perlu membuat keputusan. Kembali ke Amerika atau kekal di Malaysia. Tarik meminta saya untuk kekal di Malaysia. "Demi Yuna, kita harus bersama." Saya juga ingin begitu. Tetapi penolakan ibunya terus mengganggu pikiran saya. Tarik mencadangkan, kenapa tidak cuba mencari kerja di Malaysia.
Jika awak mula bekerja, keadaan mungkin akan berubah. Saya menghantar resume saya ke firma guaman antarabangsa di Malaysia. Dengan lesen peguam Amerika dan kebolehan berbahasa Inggeris pada tahap penutur asli, saya fikir saya mempunyai daya saing. Namun, realitinya berbeza. Pada temu duga pertama, saya sangat teruja. Ia adalah sebuah firma guaman besar di KL Sentral. Penemu duga memandang resume saya dengan minat. "Rekod Anda hebat," katanya. Tetapi suasana berubah apabila soalan-soalan berterusan. Saya ditanya, "Sejauh mana Anda boleh berbahasa Malaysia?" Saya menjawab dengan jujur bahawa saya masih di tahap asas. Ekspresi penemu duga menjadi tegang. Di firma guaman Malaysia, bahasa Malaysia adalah wajib. Tidak kira betapa baiknya bahasa Inggeris Anda. Jika Anda tidak dapat berkomunikasi dengan pelanggan Malaysia, ia akan menjadi masalah. Dan kemudian saya ditanya, "Berapa lama Anda bercadang untuk tinggal di Malaysia?" Saya teragak-agak untuk menjawab. Saya tidak yakin. Keraguan itu dirasakan oleh penemu duga. Temu duga itu berakhir di situ. Seminggu kemudian, saya menerima notis tidak berjaya. Temu duga kedua juga serupa. Pada temu duga ketiga, ia lebih terang-terangan. Penemu duga bertanya, "Saya dengar Anda mempunyai anak. Adakah itu benar?" Saya menjawab, "Ya. Saya ada anak perempuan berusia 3 tahun. Penemu duga mengangguk dan bertanya, "Apa yang akan Anda lakukan jika anak Anda sakit?" Saya menjawab, "Ada pusat jagaan harian dan ayah kanak-kanak itu juga ada." Namun, ekspresi penemu duga adalah skeptikal. Temu duga itu juga gagal. Saya menghadiri temu duga di 5 firma, tetapi semuanya gagal. Saya kecewa. Tarik memujuk saya. "Kita perlukan sedikit lagi masa. Jika awak belajar bahasa Malaysia, peluang akan datang." Namun, saya tahu realiti. Betapa sukarnya untuk hidup sebagai ibu asing di Malaysia. Yuna juga mula menderita. Dia telah sebulan bersekolah di Tadika Malaysia, tetapi sukar untuk menyesuaikan diri. Pada mulanya, ia baik-baik saja. Kanak-kanak lain baik dan Yuna juga seronok. Tetapi halangan bahasa secara beransur-ansur menjadi masalah. Yuna mempelajari beberapa perkataan bahasa Malaysia, tetapi masih sukar untuk berkomunikasi. Apabila kawan-kawan mengajaknya bermain, dia tidak faham apa yang mereka katakan, hanya ketawa. Dia mula terasing. Suatu hari, Tadika menelpon. Yuna duduk sendirian di sudut dan menangis. Apabila kawan-kawan cuba bermain dengannya, Yuna menolak. Saya bergegas ke sana. Saya membawa Yuna keluar. Yuna memeluk lengan saya dan menangis. "Mama, kawan-kawan cakap pelik. Saya tak faham." Saya memujuk Yuna. "Tak apa sayang, nanti Yuna cepat belajar bahasa Malaysia." Tetapi Yuna terus menangis. Saya nak balik Amerika. Mendengar kata-kata itu, hati saya hancur. Yuna juga menderita. Saya datang ke Malaysia untuk mempertemukan dia dengan ayahnya, tetapi sebaliknya saya membuat Yuna menderita. Kami pulang ke rumah dan saya memberitahu Tarik. Yuna menderita dan tidak dapat bergaul dengan baik dengan kawan-kawan di Tadika. Tarik kelihatan bimbang. Dia bertanya, "Apa yang perlu kita lakukan?" Saya juga tidak tahu. Keesokan harinya, Yuna berkata, "Saya tak nak pergi Tadika. Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Saya tidak boleh memaksanya dan saya juga tidak boleh membiarkannya di rumah sahaja." Akhirnya, saya terpaksa membiarkan Yuna di rumah selama seminggu. Saya juga perlu mencari kerja, tetapi saya tidak dapat melakukan apa-apa kerana menjaga Yuna. Tarik mencadangkan, bagaimana pula dengan Tadika Inggeris? Ada sekolah antarabangsa di Kuala Lumpur untuk kanak-kanak asing. Kami melawat sebuah sekolah antarabangsa. Kemudahannya baik dan guru-gurunya baik. Tetapi, apabila saya mendengar yuran, saya teragak-agak RM15 lampen sebulan. Tarik berkata, "Tak apa, saya akan tanggung." Namun, saya berasa bersalah. Saya terus bergantung kepada Tarik. Yuna mula bersekolah di sekolah antarabangsa. Dia kelihatan lebih selesa kerana dia belajar dalam bahasa Inggeris. Dia juga membuat kawan. Namun, saya tidak berasa puas. Yuna tidak belajar bahasa Malaysia walaupun berada di Malaysia. Dia hanya menggunakan bahasa Inggeris. Adakah ini betul? Suatu petang, Yuna bertanya, "Mama, sampai bila kita nak tinggal di Malaysia?"
Saya tidak dapat menjawab. Saya hanya boleh berkata, Mama tak tahu. Yuna berkata, saya lebih suka Amerika. Saya nak jumpa datuk dan nenek dan kawan-kawan saya. Hati saya hancur. Yuna juga merasakan kehidupan di Malaysia sukar. Tarik memeluk Yuna. Ayah ada, kan? Yuna tak nak bersama ayah, dia bertanya. Yuna menjawab, saya suka ayah, tapi nenek menakutkan. Nenek tak suka saya, kan? Wajah Tarik menjadi pucat. Tak betul tu, sayang. Nenek cuma terkejut. Nanti dia akan suka Yuna. Namun, suaranya tidak yakin. Malam itu, kami berbincang serius dengan Tarik. Kita tak boleh terus begini. Sesuatu perlu berubah. Tarik berkata, mari kita cuba jumpa ibu lagi. Saya akan pergi jumpa dia secara langsung dan memujuknya. Saya takut, tetapi saya mengangguk kerana tiada cara lain. Hujung minggu berikutnya, kami sekali lagi pergi ke Kuantan. Kali ini, kami melawat tanpa diberitahu terlebih dahulu. Kerana Tarik bimbang ibunya akan menolak jika diberitahu awal. Kami mengetuk pintu. Ayahnya keluar. Ekspresinya terkejut. Apabila melihat kami, dia menyuruh kami masuk. Ibu Tarik berada di ruang tamu. Apabila melihat kami, ekspresinya menjadi tegang. Kenapa datang? Dia bertanya dalam bahasa Malaysia. Tarik menjawab, saya nak bercakap dengan ibu. Tolonglah terima Emily dan Yuna. Ibu Tarik berkata dengan tajam, saya tidak akan menerima. Bagaimana saya boleh mempercayai wanita asing yang tiba-tiba muncul dengan seorang cucu? Tarik berkata, saya sudah tunjukkan hasil ujian DNA kan? Yuna adalah anak saya. Ibu Tarik menggelengkan kepala. Itu bukan masalahnya. Ibu Tarik menyangka saya datang kerana wang. Wanita Amerika itu menggoda lelaki Malaysia, melahirkan anak dan cuba memeras wang. Saya menangis sambil berkata, saya tidak mahukan wang. Saya hanya ingin mempertemukan Yuna dengan ayahnya. Namun, ibunya tidak percaya. Dia terus bercakap dalam bahasa Malaysia. Suaranya semakin tinggi. Tarik menenangkan ibunya. Saya tidak faham butiran dalam bahasa Malaysia, tetapi itu suara marah. Ibunya juga menjerit. Mereka berdua bertengkar seketika. Yuna memeluk lengan saya dan mula menangis. Menakutkan, Mama, Yuna berkata sambil menggeletar. Saya memeluk Yuna dan keluar. Saya tidak tahan lagi. Kami keluar ke taman dan saya memujuk Yuna. Ayahnya keluar. Maafkan saya. Ibu keras hati, dia perlukan masa, katanya. Namun saya tahu, walaupun masa berlalu, Ibu Tarik tidak akan mengubah fikirannya. Tarik keluar. Wajahnya pucat. Dia memandang saya dan berkata, maafkan saya. Kami terus ke lapangan terbang Kuantan. Kami tidak bercakap apa-apa. Saya tidak tahu apa yang perlu dicakapkan. Di dalam kapal terbang, saya membuat keputusan. Kita tak boleh terus begini. Sesuatu perlu berubah, saya berfikir. Kami kembali ke Kuala Lumpur dan saya memberitahu Tarik, saya akan belajar bahasa Malaysia dengan bersungguh-sungguh. Saya juga pasti akan mencari kerja. Saya akan membuat ibu awak menerima saya. Tarik menggenggam tangan saya. Terima kasih. Maafkan saya kerana membuat awak melalui kesukaran. Namun, saya tahu, ujian sebenar akan bermula sekarang. Keesokan harinya, saya mula menghadiri sekolah bahasa Melayu selama 4 jam setiap hari. Ia adalah kursus intensif. Saya bermula dari membaca tulisan Rumi. Pada mulanya, ia sangat sukar. Sebutan juga sukar dan tata bahasa rumit. Tetapi saya tidak berputus asa. Setelah 3 bulan, saya dapat melakukan perbualan mudah. Saya dapat membeli belah di pasar dan memberitahu pemandu teksi destinasi saya. Dan saya menghantar resume saya lagi. Kali ini, saya menyatakan saya sedang belajar bahasa Malaysia. Saya akan mencapai tahap boleh bekerja dalam tempoh 6 bulan. Sebuah firma guaman menghubungi saya. Mereka ingin mengadakan temu duga. Saya pergi temu duga dengan gemetar. Penemu duga bertanya, kenapa anda ingin bekerja di Malaysia? Saya menjawab dengan jujur, saya bercadang untuk berkahwin dengan lelaki Malaysia dan membina keluarga di Malaysia. Penemu duga mengangguk. Dan dia berkata, kebolehan bahasa Malaysia anda masih tidak mencukupi, tetapi kesungguhan anda terserlah. Kami akan memberikan tempoh percubaan 6 bulan. Saya berjaya. Akhirnya saya mendapat pekerjaan.
Tarik mengucapkan tahniah kepada saya. Yuna juga gembira. Saya menangis sambil ketawa. Namun, masih tiada berita dari ibunya. Sudah 3 bulan sejak saya menghantar keputusan ujian DNA. Saya memutuskan untuk terus berusaha. Saya percaya suatu hari nanti, ibunya akan menerima saya. Kepercayaan itu menyokong saya. Bulan keempat tiba. Saya mula bekerja di firma Guaman. Ia adalah tempoh percubaan, tetapi saya bekerja keras. Saya masuk kerja pada pukul 7 pagi dan bekerja sehingga 9 malam. Saya juga terus belajar bahasa Malaysia. Selepas pulang ke rumah pada waktu malam, saya belajar selama sejam. Pada hujung minggu, saya pergi ke sekolah untuk kelas tambahan. Yuna telah menyesuaikan diri sepenuhnya di sekolah antarabangsa. Dia membuat kawan dan yakin kerana belajar dalam bahasa Inggeris. Namun, bahasa Malaysia masih kurang berkembang. Tarik berasa tertekan di antara saya dan Yuna. Dia terus menghubungi ibunya, tetapi ibunya tidak menjawab telefon. Kadang-kadang hanya ayahnya yang menjawab telefon secara ringkas. Suatu hari, sebuah projek penting masuk di syarikat. Ia adalah projek penggabungan antara sebuah syarikat Amerika dan sebuah syarikat Malaysia. Oleh kerana saya tahu bahasa Inggeris dan undang-undang Amerika, saya dimasukkan ke dalam projek ini. Saya bekerja sepanjang malam selama 2 hari. Saya menyemak, meminda dan menterjemah kontrak. Ia sukar, tetapi memberi kepuasan. Apabila projek itu berjaya, bos saya memanggil saya. Dia memuji saya, kerja yang bagus. Mulai sekarang, kami akan melantik Anda sebagai pekerja tetap. Saya teruja. Akhirnya, saya menemui tempat saya di Malaysia. Saya pulang ke rumah dan memberitahu Tarik. Saya dah jadi pekerja tetap. Tarik memeluk saya. Tahniah, saya sangat bangga dengan awak. Yuna juga gembira. Mama hebat, katanya sambil ketawa. Saya bahagia. Walaupun saya belum mendapat pengesahan daripada ibunya, saya sudah dapat berdiri di atas kaki sendiri. Keesokan harinya, Tarik mencadangkan, mari kita kahwin, tiada sebab lagi untuk menangguhkannya. Saya mengangguk. Baiklah, saya kata. Tapi bagaimana dengan ibu awak? Saya bertanya. Tarik berkata, saya akan bercakap dengan ibu lagi. Saya akan beritahu dia kita akan berkahwin. Walaupun dia tidak menerima, kita akan tetap berkahwin. Malam itu, Tarik menelefon ibunya. Setelah sekian lama, ibunya menjawab telefon. Tarik memberitahu, saya akan berkahwin dengan Emily. Saya mendengar suara ibunya. Suara marah. Dia berkata sesuatu dalam bahasa Malaysia. Tetapi ia bukan kata-kata yang baik. Tarik menjawab. Suaranya tegas. Perbualan berlanjutan seketika. Kemudian, telefon diputuskan. Wajah Tarik pucat. Apa yang ibu awak cakap? Saya bertanya. Tarik berkata, jika awak berkahwin, dia akan memutuskan hubungan. Hati saya hancur. Ibunya akan memutuskan hubungan dengan Tarik. Kerana saya, Tarik akan kehilangan ibu bapanya. Saya berkata kepada Tarik, kalau begitu, mari kita batalkan perkahwinan. Awak tidak patut berpisah dengan ibu bapa awak kerana saya. Namun, Tarik menggelengkan kepala. Tidak, Emily dan Yuna lebih penting. Salah saya kerana tidak dapat memujuk ibu bapa saya. Saya menangis. Semuanya terasa seperti salah saya. Malam itu, kami berpelukan dan menangis. Yuna juga menangis bersama, tanpa memahami mengapa dia menangis. Seminggu berlalu. Tarik cuba menghubungi ibunya lagi, tetapi ibunya tidak menjawab telefon. Dia juga tidak dapat menghubungi ayahnya. Kami mula membuat persiapan perkahwinan secara senyap-senyap. Di Malaysia, kami hanya memfailkan pendaftaran perkahwinan. Kami memutuskan untuk tidak mengadakan majlis perkahwinan yang besar. Kerana majlis perkahwinan tanpa ibunya tidak ada makna. Namun, suatu malam, ayah Tarik menelefon. Suaranya tegang. Ibu pengsan. Wajah Tarik menjadi pucat. Apa yang berlaku? Dia bertanya. Ayahnya berkata, ibu pengsan akibat tekanan yang teruk dan dimasukkan ke hospital. Tarik berkata, saya akan pergi segera. Saya juga akan pergi bersama, saya berkata. Tarik menggelengkan kepala. Emily tak boleh. Ibu akan lebih susah hati. Namun, saya bertegas. Saya mesti pergi. Saya mesti bercakap dengan ibu secara langsung. Akhirnya, kami pergi ke Kuantan bersama. Yuna kami tinggalkan bersama ibu kawan saya.
kami menaiki penerbangan domestik lewat malam ke Kuantan. Kami tiba di hospital. Ibu Tarik berada di unit rawatan rapi. Ayahnya sedang menunggu di luar. Ayahnya memandang saya dengan ekspresi terkejut. "Kenapa awak datang?" dia bertanya. Saya menjawab dengan bahasa Malaysia yang kekok. "Saya ingin berjumpa ibu. Saya ingin meminta maaf." Ayahnya mengeluh. Dan dia berkata, ibu jatuh sakit kerana risaukan Tarik. Dia terlalu terkejut apabila Tarik berkata dia akan berkahwin. Itu salah saya. Saya telah membuat ibunya menderita. Ibu Tarik terbaring di atas katil. Wajahnya pucat. Hati saya hancur. Saya yang telah membuat ibunya jadi begini. Tarik masuk ke bilik. Dia duduk di sisi ibunya. Ibunya membuka mata. Ibu dan Tarik mula bercakap. Saya tidak dapat mendengar butiran, tetapi saya melihat Tarik menangis. Ibunya juga menitiskan air mata. Kira-kira sejam berlalu, Tarik keluar. Matanya merah dan bengkak. Tarik berkata kepada saya, "Ibu kata dia nak jumpa Emily." Saya tidak percaya, ibunya ingin berjumpa saya. Dengan perasaan menggeletar, saya masuk ke ICU. Ibu Tarik memandang saya. Saya melutut di sisi ibunya. Dan saya berkata, dengan bahasa Malaysia yang kekok, "Ibu, maafkan saya. Maafkan saya kerana membuat ibu menderita. Maafkan saya kerana membuat Tarik berpisah dengan ibu." Air mata saya tidak berhenti. Saya teruskan, "Saya bukan wanita jahat. Saya tidak mahukan wang. Saya mencintai Tarik. Yuna memerlukan seorang ayah. Itu sahaja yang saya inginkan." Ibu Tarik menghulurkan tangan dan menyentuh kepala saya. Tangan yang hangat. Ibu Tarik berkata dalam bahasa Malaysia, "Saya dapat memahami beberapa perkataan. Maafkan saya dan saya terlalu terkejut. Apabila cucu tiba-tiba muncul, saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan dan dia takut. Dia takut Tarik akan diambil daripadanya. Dia takut wanita asing akan membawa pergi Tarik." Ibu Tarik menitiskan air mata. Dia terus bercakap. Saya tidak faham sepenuhnya, tetapi Tarik menterjemahkan. Ibu Tarik telah berusaha keras membesarkan Tarik sepanjang hidupnya. Apabila ayahnya gagal dalam perniagaan dan berhutang, ibunya bekerja sambil membesarkan Tarik. Tarik adalah satu-satunya anak lelaki dan segala-galanya bagi ibunya. Dia sangat takut Tarik akan bertemu dengan wanita asing dan pergi meninggalkannya. Namun, setelah mendengar cerita Tarik, dia faham bahawa Emily benar-benar mencintai Tarik dan dia faham betapa sukarnya membesarkan Yuna sendirian. Ibu Tarik menggenggam tangan saya dan dia berkata, "Tolonglah maafkan saya. Maafkan saya kerana melayan calon menantu begini." Saya menggelengkan kepala. "Tidak, maafkan saya kerana tidak memahami." Ibu Tarik tersenyum. Senyuman yang lemah tetapi hangat. Ibu Tarik berkata, "Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Saya juga menyayangi Yuna, dan saya akan menyayangi Emily seperti anak perempuan sendiri." Saya memeluk ibunya, dan saya menangis. Ibunya juga memeluk saya. Tarik memandang kami dan menangis. Ayahnya juga menitiskan air mata. Akhirnya kami menjadi keluarga yang sebenar. Ibu Tarik keluar dari hospital seminggu kemudian. Dia kembali sihat dan dia datang ke Kuala Lumpur untuk bertemu Yuna. Mata ibunya penuh dengan kasih sayang apabila melihat Yuna. Dia mendukung Yuna dan mencium pipinya. "Cucu nenek ni komelnya. Maafkan nenek lambat sedar." Yuna juga memeluk ibunya. "Nenek, saya suka nenek," katanya sambil tersenyum. Ibu Tarik berkata kepada saya, "Perlahan-lahan dalam bahasa Malaysia, mulai sekarang, saya akan mengajar awak tentang kehidupan di Malaysia. Saya akan ajar cara membuat acar dan masakan Malaysia." Saya berkata, "Terima kasih. Saya akan belajar bersungguh-sungguh." Malam itu, kami berlima makan bersama. Ibu dan ayah Tarik, Tarik dan saya, dan Yuna. Kami duduk mengelilingi meja, makan dan berbual. Ibu Tarik ketawa sambil menyuapkan makanan Malaysia kepada Yuna. Tarik menggenggam tangan saya. "Bahagia ke?" dia bertanya. Saya mengangguk. "Sangat bahagia," saya menjawab. Di luar tingkap, pemandangan malam Kuala Lumpur kelihatan. Lampu-lampu berkilauan di sungai. Inilah rumah saya sekarang. Mereka inilah keluarga saya. Ada masa-masa sukar, tetapi kami berjaya mengharunginya. Dan sekarang kami telah menjadi keluarga yang sebenar. Bulan depan,
Kami secara rasmi akan mengadakan majlis perkahwinan. Kedua-dua majlis akad nikah, tradisional dan resepsi barat. Kami menjemput semua ahli keluarga dan rakan-rakan. Ibu Tarik sendiri memilihkan baju kurung untuk saya. Ia adalah baju kurung moden berwarna merah dan biru yang cantik. Dia memandang saya dan berkata, "Cantik." Ibu bapa saya juga datang dari Amerika. Ibu saya dan Ibu Tarik bertemu buat kali pertama. Walaupun mereka tidak dapat bercakap bahasa yang sama, mereka berkomunikasi melalui penterjemah. Kedua-dua ibu berpegangan tangan dan menangis. Bersyukur anak perempuan dan anak lelaki mereka bertemu dan menjadi keluarga begini. Yuna memakai baju kurung merah jambu dan berlari-lari riang. Dia memeluk kedua-dua neneknya dan ketawa. Bagi saya, setiap detik ini terasa seperti keajaiban. Cinta seminggu yang bermula di New York disambung semula di Kuala Lumpur selepas perpisahan 2,5 tahun. Dan setelah mengharungi pelbagai ujian, kami menjadi keluarga yang sebenar. Hari perkahwinan tiba. Ia adalah hari musim bunga yang hangat, bulan April, sakura mekar penuh. Kami mulakan dengan majlis akad nikah tradisional. Ia diadakan di sebuah masjid yang indah di Kuala Lumpur. Saya memakai baju kurung moden berwarna merah dan biru yang cantik. Ia berat tetapi megah. Tarik juga memakai baju Melayu yang lengkap. Dia kelihatan tampan. Yuna juga memakai baju kurung kecil. Ia berwarna merah jambu. Upacara tradisional itu tidak biasa bagi saya, tetapi terasa suci. Upacara membaca lafaz akad sangat mengagumkan. Suara imam yang memimpin doa juga memberi ketenangan. Ibu Tarik menggenggam tangan saya. "Mulai sekarang, awak anak menantu saya," katanya sambil menitiskan air mata. Saya juga menangis. Ibu bapa saya juga melihat majlis perkahwinan tradisional Malaysia dengan penuh minat. Mereka berkata, "Cantik," dan mengambil gambar. Selepas itu, kami bergerak ke sebuah hotel di Kuala Lumpur untuk majlis resepsi barat. Saya memakai gaun pengantin putih. Ayah saya memegang tangan saya dan berjalan di lorong. Ayah saya menangis. Dia terharu menyerahkan anak perempuannya. Tarik menunggu saya di hadapan pelamin. Dia kelihatan tampan dengan tuxedo. Dia tersenyum sambil matanya berkaca. Yuna juga memakai gaun yang komel dan menabur bunga. Gaun putih dengan mahkota bunga di kepala. Orang ramai bertepuk tangan. Yuna gembira dan menabur kelopak bunga dengan bersungguh-sungguh. Imam, paderi bertanya, "Tarik bin Razak, adakah Anda menerima Emily Johnson sebagai istri Anda?" Tarik menjawab dengan jelas, "Ya, saya terima. Emily Johnson, adakah Anda menerima Tarik bin Razak sebagai suami Anda?" Saya juga menjawab, "Ya, saya terima." Kami bertukar cincin dan kami bercium. Orang ramai bersorak. Muzik bergema dan taburan bunga berterbangan. Yuna berlari mendekat dan memeluk kami. "Sekarang kita keluarga sebenar. Kita bahagia." Yuna menjerit. Di resepsi, ramai orang mengucapkan tahniah kepada kami. Rakan sekerja Tarik, rakan-rakan, dan saudara mara datang. Beberapa rakan saya dari Amerika juga datang. Semua orang memberkati kami. Kami pergi berbulan madu ke Langkawi. Kami membawa Yuna bersama. Kami menghabiskan masa bahagia selama 4 hari melihat laut. Langkawi cantik. Laut yang jernih dan batuan hitam, langit yang mengagumkan. Yuna berkata dia suka laut Malaysia. Kami berjalan di pantai sambil mengutip cengkerang. Yuna menjerit setiap kali menemui cengkerang yang cantik. Tarik mendukung Yuna di bahu. Saya mengambil gambar pemandangan itu. Kami juga pergi ke akuarium yang terkenal. Yuna letih, tetapi Tarik mendukungnya. Melihat jerung paus di tangki besar sangat mengagumkan. Selepas pulang dari bulan madu, kami berpindah ke kondominium baharu. Tarik menemui kondominium yang lebih luas. Ada 3 bilik. Bilik Yuna, bilik kami, dan bilik belajar. Kami menghias bilik Yuna dengan cantik. Kertas dinding merah, jambu dengan katil dan meja yang komel. Kami menampal lukisan Yuna di dinding. Yuna sangat gembira mempunyai bilik sendiri. Kami memulakan kehidupan baharu. Tarik dan saya masing-masing pergi bekerja dan Yuna pergi ke Tadika. Ia adalah kehidupan biasa tetapi bahagia setiap hari. Ibu Tarik datang ke Kuala Lumpur seminggu sekali. Dia datang melawat Yuna. Dia juga mengajar saya masakan Malaysia. Saya belajar cara membuat rendang. Pada mulanya,
ia sangat sukar. Dari cara memotong sayur, perasa, hingga masa memasak, semua proses tidak biasa bagi saya. Namun, Ibu Tarik mengajar saya dengan sabar. Dia mengajar saya perlahan-lahan satu demi satu. Tak apa kalau salah. Cuba lagi. 3 bulan kemudian, saya dapat membuat rendang. Ibu Tarik merasa dan mengangguk, dah pandai. Menantu saya pun dah jadi orang Malaysia, katanya. Pada Hari Raya Aidilfitri, kami pulang ke Kuantan dan beraya bersama. Kami menyediakan hidangan Hari Raya dan menziarahi sanak saudara. Yuna teruja memakai baju kurung dan menerima duit raya. Yuna juga secara beransur-ansur mula belajar bahasa Malaysia. Di sekolah antarabangsa dia menggunakan bahasa Inggeris, tetapi di rumah Tarik bercakap dalam bahasa Malaysia. Ibunya juga hanya bercakap dalam bahasa Malaysia. Pada mulanya dia bergelut, tetapi beransur-ansur menjadi lebih baik. Kira-kira sebulan kemudian, dia dapat melakukan perbualan mudah. Dia dapat berkata, "Nenek, saya sayang nenek," dan "Ayah, saya lapar." Setahun berlalu, saya telah menyesuaikan diri sepenuhnya dengan kehidupan di Malaysia. Bahasa Malaysia, saya juga lancar. Saya dapat mengadakan mesyuarat dalam bahasa Malaysia dengan rakan sekerja Malaysia di syarikat. Saya juga dinaikkan pangkat. Saya menjadi peguam kanan. Saya diamanahkan projek penting dan membimbing rakan sekerja yang lebih muda. Saya diiktiraf di syarikat. Rakan sekerja saya berkata saya berjaya menyesuaikan diri di Malaysia. "Awak dah macam orang Malaysia," kata mereka. Saya tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Yuna juga menyesuaikan diri sepenuhnya. Dia fasih menggunakan bahasa Malaysia dan Inggeris. Dia menjadi bilingual yang sempurna, bercakap bahasa Malaysia di rumah dan bahasa Inggeris di sekolah. Dia juga mempunyai ramai kawan. Ada kawan Malaysia dan kawan asing. Dia dijemput ke parti ulang tahun dan pergi bermain bersama. Suatu hari, Yuna bertanya, "Mama, kita akan tinggal di Malaysia selama-lamanya ke?" Saya mengangguk. "Ya, sayang, ini rumah kita." Yuna tersenyum. "Yeay, saya suka Malaysia." Pada tahun kedua, ibu bapa saya melawat Malaysia. Mereka datang melawat Yuna. Setiap kali mereka datang, mereka teruja melihat betapa Yuna telah membesar. Ibu saya berkata dia suka Malaysia, selamat dan bersih. Makanan pun sedap. Dia juga menjadi rapat dengan ibu bapa Tarik. Kedua-dua ibu menghabiskan masa membanggakan cucu mereka. Mereka melihat gambar dan berbual. Walaupun bahasa tidak sama, mereka berkomunikasi melalui penterjemah. Suatu petang, kami bertiga duduk mengelilingi meja. Kami makan sup tulang yang Tarik masak sambil berbual. Tarik berkata, "Saya bahagia." Saya mengangguk. "Sangat bahagia," saya menjawab. Yuna berkata, "Saya pun bahagia. Ada mama, ayah, datuk, nenek, semua ada." Tarik menggenggam tangan saya. "Saya sayang awak," katanya. Saya juga menjawab, "Saya sayang awak." Di luar tingkap, pemandangan malam Kuala Lumpur kelihatan. Jambatan di atas sungai berkilauan dengan pelbagai warna. Lampu bangunan pencakar langit menghiasi langit. Saya berfikir, seminggu di New York 2,5 tahun yang lalu telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Jika saya tidak bertemu Tarik pada masa itu, Yuna tidak akan wujud dan kebahagiaan sekarang juga tidak akan ada. 2,5 tahun, hubungan terputus juga adalah takdir. Kerana ada masa itu, kami dapat lebih bersyukur apabila bertemu semula. Kerana ada masa membesarkan Yuna sendirian, kebahagiaan sekarang terasa lebih tidak ternilai. Malam Yuna sakit juga adalah takdir. Jika kami pergi ke hospital lain, jika Tarik tidak datang menderma darah pada hari itu, kami mungkin tidak akan bertemu semula. Semuanya bersambung seperti takdir. Perpisahan 2,5 tahun, pertemuan semula yang dramatik, penolakan dingin ibu, dan perdamaian, semuanya adalah proses untuk membawa kami ke tempat ini. Pada tahun ketiga, kami melawat New York untuk bertemu ibu bapa saya dan melihat tempat-tempat yang pernah saya tinggal. Saya ingin menunjukkan kepada Yuna tempat mama dibesarkan. Kami berjalan di Central Park. Ia adalah tempat Tarik dan saya bertemu buat kali pertama. Saya menceritakan kepada Yuna, mama dan ayah mula jatuh cinta di sini. Kami juga pergi ke jambatan Brooklyn. Ia adalah tempat kami bercium buat kali pertama. Pada waktu malam, pemandangan malam Manhattan bersinar. Ia sama persis seperti 3 tahun yang lalu.
Tarik menggenggam tangan saya dan dia berkata, "Dari sini ia bermula, kan? Cinta kita." Saya mengangguk dan saya mencium Tarik. Yuna ketawa sambil memandang kami. Seminggu kemudian, kami pulang ke Malaysia. Apabila kami tiba di Kelia, Yuna berkata, "Kita dah balik rumah, dah balik Malaysia." Saya tersenyum. Bagi Yuna juga, Malaysia telah menjadi rumahnya. Kami pulang ke rumah dan membongkar bagasi. Ia adalah ruang yang biasa dan menenangkan hati. Di luar tingkap kelihatan Sungai Klang. Saya berfikir, perjalanan seminggu ke New York menyeronokkan, tetapi Malaysia tetaplah rumah saya. Di sinilah kehidupan saya dan keluarga saya. Pada musim luruh tahun itu, Ibu Tarik mencadangkan bagaimana jika Yuna masuk sekolah kebangsaan di Malaysia. Bahasa Malaysia dia pun dah pandai dan dia perlu belajar budaya Malaysia. Kami berfikir, belajar bahasa Inggeris di sekolah antarabangsa juga penting. Namun, jika Yuna akan hidup di Malaysia, sekolah kebangsaan mungkin lebih baik. Kami bertanya kepada Yuna, "Nak pergi sekolah kebangsaan Malaysia?" Yuna menjawab, "Ya, nak. Saya nak buat ramai kawan Malaysia." Maka, Yuna masuk ke sekolah kebangsaan di Malaysia. Pada mulanya, dia sedikit bergelut. Kerana bahasa Malaysia dia masih belum sempurna. Namun, Yuna mempunyai daya penyesuaian yang tinggi. Dia menyesuaikan diri sepenuhnya dalam 3 bulan. Dia bermain dengan kawan-kawan Malaysia dalam bahasa Malaysia dan menyanyi lagu-lagu Malaysia. Gurunya berkata, Yuna sama sekali tidak berbeza dengan kanak-kanak Malaysia lain. Bahasa Malaysia dia lancar dan penyesuaiannya hebat. Saya terharu. Yuna telah menjadi orang Malaysia sepenuhnya. Suatu petang, Ibu Tarik berkata, "Emily sungguh hebat. Cara dia menyesuaikan diri dengan begitu baik di Malaysia dan menjalani hidup dengan bersungguh-sungguh sangat mengagumkan." Saya menundukkan kepala. "Ini semua kerana ibu," saya berkata. "Ia mungkin kerana ibu mengajar dan menyayangi saya." Ibu Tarik menggenggam tangan saya. "Mulai sekarang, awak anak perempuan saya yang sebenar," katanya. Saya menangis. Malam itu, Tarik bertanya, "Tak menyesal ke meninggalkan Amerika dan datang ke Malaysia?" Saya menggelengkan kepala. Saya tidak pernah menyesal. Saya menemui keluarga sebenar saya di sini dan menemui rumah sebenar saya. Di luar tingkap, pemandangan malam Kuala Lumpur kelihatan. Cahaya bersinar. Bandar ini telah menjadi kampung halaman saya. Cinta seminggu 2,5 tahun yang lalu telah membawa saya sejauh ini. Cinta itu masih berterusan, dan ia akan berterusan selama-lamanya. Kami telah menjadi keluarga yang lengkap. Ia adalah kisah cinta yang bermula di New York dan disempurnakan di Kuala Lumpur. Saya tidak pernah menyesali pilihan ini, dan saya tidak akan pernah menyesalinya. Yuna membesar dan bertanya, "Mama, saya orang Malaysia ke? Orang Amerika ke?" Saya menjawab, "Kedua-duanya, sayang. Kamu anak dari 2 negara. Kamu boleh sayangi kedua-dua negara." Yuna tersenyum. "Oh begitu. Saya bertuah, kan? Sebab saya ada 2 negara." Tarik mendukung Yuna. "Ya, betul. Anak ayahlah yang paling bertuah. Ada mama, ayah, datuk, nenek, semua ada. Kami bertiga berpelukan." Cahaya Kuala Lumpur bersinar di luar tingkap. Inilah kisah kami, kisah cinta, takdir, dan kesabaran. Dan kini, kisah baharu kami bermula.